Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kita nak mulakan kita punya lesson hari ni. Sebelum kita mulakan, kita refresh balik apa yang kita dah belajar semalam. Ingat, ingat. Matematik, dia ada satu bab. Nama dia bab cukai. Bab cukai tu apa? Bab cukai ni adalah satu bab yang mana kamu kena fokus daripada awal sampai habis. Kalau kamu sangkut dekat tengah, kamu tiba-tiba tercuai, terleka, hilanglah kamu punya ikatan tu. Jadi dekat sini kalau kamu ada apa-apa masalah, ada apa-apa tak faham ke, ada soalan ke, boleh terus tanya cikgu. Okey semua, boleh ke cikgu nak dengar sikit? Okey tak? Cakap okey sikit. Okey. 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 Yang lain tu buka lah kamera. Cikgu penat lah suruh buka kamera. Buka kamera. Okey, jadi cikgu akan mulakan lesson cikgu. Okey, cikgu share screen. Okey, cikgu punya share screen ni boleh nampak tak skrin cikgu? Ke belum boleh nampak lagi? Boleh. Okey, boleh nampak. Okey, suara cikgu jelas, skrin cikgu dah nampak. Cikgu nak teruskan lesson kita untuk hari ni. Cikgu ada tersekat-sekat ke? Cikgu ada macam terlag ke? Ataupun blur ke? Ke okey sahaja? Okey sahaja. Okey sahaja. Terima kasih. Okey, kalau okey sahaja, masing-masing yang ada buku teks, masing-masing yang ada buku teks, sila buka buku teks masing-masing di bab cukai, di bahagian jadual ni. Muka surat 105. Sebelum cikgu pergi lagi jauh, cikgu akan menjawab. Cikgu akan menjawab tentang homework yang cikgu dah bagi. Tentang homework yang cikgu dah bagi. Cikgu nak jawablah. Okey. Yang pertama sekali, kita nak kira pendapatan bercukai bagi dia 29,000. Maksudnya, pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai maksudnya dia dah tolak dengan pelepasan dan pengecualian cukai. Berbeza. Kalau dia cakap pendapatan tahunan, kalau dia cakap pendapatan tahunan, maksudnya dia belum ditolak lagi dengan pengecualian dan penolakan cukai itulah. Tapi bila pendapatan bercukai, maksudnya dia dah tolak semua benda. Dah tolak dengan semua benda pengiraan. Okey, jadi pendapatan bercukai, kita nak kira 29,000. Bila 29,000, kita fokus kepada buku teks kita dekat mana kedudukan dia. Kedudukan dia berada di sini. Kedudukan dia berada di sini. Kamu boleh tengok kat sini. Jadi, bila dia 29,000 dan graf tu adalah daripada graf tu kita tengok 29,000 dia punya lingkungan. Dia punya lingkungan berada di antara RM20,001 hingga RM35,000. Jadi, kita tengok 20,000 yang pertama. Bagi yang tak faham, yang tak nampak boleh tengok. Okey, 20,000 yang pertama. 20,000 yang pertama kita terus tolak. 29,000 tolak dengan 20,000 yang pertama. Jadi dekat sini baki dia sebanyak RM9,000. Jadi daripada baki dia RM9,000, dia dah kena bayar jumlah dia punya cukai RM150. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud berikutnya dekat sini, pergi kepada dia punya rate. Berikut dekat sini, dia ambil baki dia RM9,000 darab dengan rate dia. Yang mana rate dia dalam keadaan persen. Jadi kita kena darab 3/100. Okey, kita darab, kita guna kalkulator 9,000 darab 3/100. Kamu akan dapat RM RM270. Jumlah RM270 adalah dia punya yang kena bayar. Jadi kamu kena faham
Kamu kena faham. Ini adalah di bahagian 20,000 yang pertama. Ini adalah bahagian yang berikutnya. Dekat sini dia dah kena bayar 150. Dekat sini pula dia kena bayar 270. Jadi total yang dia kena bayar adalah sebanyak 150 tambah 270. Total dia punya cukai adalah sebanyak RM420. Okey, cikgu nak tanya sampai sini semua faham dan jelas ke? Cikgu nak Jelas. cik. Okey. RM420. Tapi kamu kena ingat rebat cukai. Rebat cukai yang pertama, rebat cukai. Kalau pendapatan bercukai dia, kalau pendapatan bercukai dia bawah daripada 35,000. Jadi kita tengok pendapatan bercukai yang kita tengah kira sekarang ni adalah 29,000. Bermakna dia berada di bawah 35,000. Dia layak mendapat pengurangan sebanyak RM400. Jadi jumlah cukai yang dia kena bayar adalah RM420 tolak dengan RM400. Jadi jumlah cukai tahunan yang dia kena bayar adalah sebanyak RM20. Itu yang dimaksudkan dengan rebat cukai. Okey. Jelas ke? Boleh faham ke? Cikgu nak dengar sikit suara. Faham. Seorang je, yang lain faham ke? Faham. Okey. Cikgu nak confirmkan bahagian rebat cukai semua ni lah. Okey. Cikgu ambil pula gambar yang berikutnya. Bagus, ramai yang buat. Okey. Cikgu nak ambil yang berikutnya. Iaitu kita ambil C. Okey. Tadi tentang rebat cukai. Sekarang pun tentang rebat cukai. Pendapatan bercukai. Okey, kita buka kepada kita punya jadual. Kita tengok. Kita tengok kat sini. Dia adalah sebanyak 105,450. Jadi bila 105,450, dia berada di kawasan ini. Kamu kena highlight kan. Okey, cikgu teruskan. Cikgu teruskan. Orang kaya lah ni, orang kaya. Okey. Yang pertama adalah kita kira 100,000 yang pertama. Kita kira 100,000 yang pertama. Okey. Jadi, untuk yang pertama, dia punya duit ada sebanyak RM105,450. Jadi, kita kira yang pertama. Jadi, dia kena tolaklah dengan 100,000 yang pertama. Bila kita tolakkan, dia ada baki sebanyak 5,450. Jadi daripada yang pertama tadi, dia dah kena bayar sebanyak RM10,900. Ini cukai dia yang pertama. Daripada yang pertama dia dah kena bayar 10,900. Untuk yang kedua, cikgu buat pula yang kedua. Ambil baki dia tadi, guna dekat sini RM5,450, guna rate dia. Guna rate dia. Darab dengan 24%. Jadi 5,450 darab dengan 24%, kamu akan dapat RM1,308. Ini adalah jumlah cukai yang kedua. Jadi jumlah cukai nombor 1 dengan nombor 2 yang dah kamu kira tadi, kamu kena tambahkan. 10,900 tambah dengan RM1,308. Jadi dekat sini jumlah cukai yang dikenakan adalah sebanyak RM12,208. Tapi kamu kena faham, dia ada zakat dekat sini. Dia ada zakat. Bermakna dia ada rebat cukai. Dia ada penolakan cukai. Jadi daripada zakat tadi, dia kena tolak. Ni jumlah cukai.
12.208 tolak dengan zakat yang dah dia keluarkan RM1.690. Jadi 12.208 tolak dengan RM1.690. Jadi kita akan dapat RM RM10.518. Inilah jumlah cukai yang dia kena bayar untuk soalan C ni. Okey, yang tak dapat sila salin. Yang dapat pastikan pegang benda tu. Okey, macam mana? Boleh faham ke? Jelas ke? Boleh. Boleh. Okey, dua orang je, yang lain mana cikgu nak dengar sikit suara? Boleh. Boleh. Okey. Okey, habis tentang pengiraan tentang pengiraan jumlah cukai yang dia kena bayar. Kita pergi yang berikutnya. Cikgu harap masing-masing follow lesson cikgu. Follow. Okey. Habis rebat cukai. Yang seterusnya kita belajar tentang PCB. Kita belajar tentang PCB. Okey. Cikgu terangkan kenapa adanya PCB. Okey, PCB. P dekat sini potongan. Potongan. C dekat sini cukai. B dekat sini bulanan. Kamu kena faham yang dari tadi kita belajar adalah cukai tahunan. Okey, suara cikgu jelas? Boleh dengar? Boleh faham? Jelas. Okey. Jadi sekarang PCB ni dia wujud kenapa? Okey, ada orang dia kaya. Ataupun tak kisahlah dia kaya ke dia miskin ke, lepas dia dikira cukai tahunan tu, lepas dia kira cukai tahunan, dia dah kena bayar cukai sebanyak RM5,000. Ni contoh. 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 RM5,000 dia kena bayar. Jadi dia tak rela nak keluarkan duit dia sekaligus RM5,000 terus bayar dekat LHDN. Dia tak rela benda tu. Dia tak rela benda tu. Kalau boleh dia nak elakkan sebab RM5,000 tu adalah nilai yang besar. Bagi dia nilai yang besar, dia boleh buat banyak benda. Jadi untuk dia tak rasa dia kena bayar sekelompok RM5,000, jadi dia buatlah PCB, potongan cukai bulanan. Bermakna daripada gaji dia akan tolak bulanan, cukai bulanan. Ni maksud dia. Akan tolak dengan bulanan. Contoh gaji dia RM3,500. Okey, daripada 3,500 okey 3,500 ni gaji bulan lah maksudnya dia per bulan. Daripada 3,500 setiap kali dia dapat gaji, PCB dia adalah sebanyak RM200. Maksudnya dia terus ditolakkan. 3,500 tolak RM200, dia kena bayar. Dia dapat gaji sebanyak RM3,300. Dia dah tolak dia punya nilai cukai tahunan tadi menjadi bulanan. Kenapa cikgu terang balik? Kenapa dia tak nak tolak tahunan? Sebab dia tak rela untuk bayar RM5,000 sebiji. Dia rasa berat benda tu. Sebab tu ada PCB ni. Jadi PCB ni bertindak macam mana? PCB bertindak dengan memotong kita punya gaji bulanan sikit-sikit untuk dibayar kepada LHDN. Okey, jelas ke? Jelas ke cikgu punya penjelasan tentang PCB? Jelas. Okey, seorang je. Yang lain mana? Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, tak jelas bagi tahu. Kalau ada soalan bagi tahu. Okey. Cikgu sambung penjelasan cikgu. Jadi macam mana PCB ni bertindak? Okey, tengok dekat sini. Okey, tengok kat sini panjang pula soalan ni. Malas ni nak kira. Okey, sorry. Taksiran cukai bersama, taksiran cukai, jumlah PCB yang dipotong. Okey tak apalah, cikgu kira.
Sekejap. Cikgu dah jumpa dah soalan tadi. Cikgu ni pun. PCB. Hitung cukai pendapatan. Okey, tengok dekat nombor 4. Cikgu nak jawab soalan nombor 4. Okey, PCB ni ada dua tau. PCB ni ada dua keadaan. Okey, cikgu terang. Cikgu terang dulu keadaan dia. Keadaan untuk PCB. Masing-masing boleh salin nota ni. Nota ni khas daripada cikgu. Orang yang pertama, nama dia Aiman. Okey. Aiman ni, dia punya gaji bulanan dia adalah sebanyak RM3,500. Jadi gaji Aiman sebanyak RM3,500. Dah kira jumlah cukai pendapatan. Gaji bulanan ni panjang pula, cikgu ubah. Dia punya cukai pendapatan. Dia punya cukai tahunan. Cukai tahunan adalah sebanyak RM3,500. Jadi Aiman adalah salah seorang yang tak rela untuk keluarkan duit dia RM3,500 terus banyak. Dia tak rela benda tu berlaku. Okey, jadi daripada sini Aiman pun buat PCB. Dia buat PCB. Gaji Aiman untuk bulanan dia, akan dipotong untuk dibayarkan kepada LHDN. Jadi dia potong berapa? Cukai dia potong berapa? Dia potong RM200 sebulan. Jadi cikgu buat kat sini. Cikgu terbawa R je. Okey, jadi cikgu buat kat sini. PCB, potongan gaji adalah potongan gaji sebulan sebanyak RM200. Okey, jadi PCB dia dah potong sebanyak RM200. Okey, jadi daripada sini cukai tahunan ni yang kita kira pakai jadual tadi. Yang kita kira pakai jadual. Kira pakai jadual. Yang pakai jadual warna pink tadi. Okey, kemudian dia ada PCB. PCB dia bayar sebanyak RM200 setiap bulan kepada LHDN. Okey, tengok dekat sini. Jadi macam mana cara kiraan dia? Okey, keadaan yang pertama kita kena kira dia punya potongan per bulan. RM200 darab dengan 12 bulan. Jadi bila RM200 darab dengan 12 bulan, kita akan dapat RM12 darab 2. Cikgu 24, 12. RM2,400. RM2,400. Jadinya kamu kena faham, Aiman dah bayar dekat LHDN. Dia dah bayar dekat LHDN sebanyak RM2,400. Jumlah yang dia sepatutnya bayar, adalah sebanyak RM3,500. Jadi kes keadaan ini memaksa Aiman kena bayar lagi baki ke LHDN. Berapa dia kena bayar? RM3,500 tolak dengan RM2,400. Jadi bila RM3,500 tolak dengan RM2,400, Aiman ada penambahan bayaran sebanyak RM1,100. Maksudnya jumlah potongan secara bulanan dia kurang daripada jumlah yang sepatutnya bayar. Jumlah yang sepatutnya bayar tu nak dapat dekat mana? Dapat dekat dalam jadual.
Jadual yang kita kira tadi, yang cikgu buat tadi. Jadi bila kurang, Aiman kena bayar pada LHDN. Kena bayar ke LHDN sebanyak berapa? 3,500. 3,500 jumlah yang sepatutnya kena bayar. Tolak dengan 2,400. Ni PCB yang Aiman buat. Jadi kita dapat RM1,100. Jadi kes ini adalah Aiman yang kena bayar kepada LHDN. Okey, jelas ke? Boleh faham? Faham. Faham. Okey. Ini adalah kes yang pertama. Cikgu nak kamu buat nota. Cikgu nak kamu buat nota. Okey. Okey, boleh ke cikgu teruskan untuk kes yang kedua? Boleh. Boleh. Okey. Okey, bagus. Respon lah. 2 orang je yang respon. Sedih cikgu. Boleh. Okey. Kes yang kedua. Kes yang kedua, nama dia, kes yang kedua, nama dia Rizal. Nama dia Rizal. Rizal ni, dia macam Aiman juga. Dekat mana cukai tahunan dia. Cukai tahunan dia adalah RM3,500. Tetapi dia buat PCB bukan RM200. Dia buat sebanyak RM300. Maksudnya beza Aiman dengan Rizal, beza dia Aiman dia buat potongan PCB RM200. Gaji dia tolak RM200. Tetapi Rizal dia potong gaji dia sebanyak RM300. Jadi macam mana? PCB ni PCB. Dia punya cukai tahunan tu samalah 3,500. Okey, jadi PCB dekat Rizal ni kamu kena darab dengan 12 bulan. Barulah kita dapat dia punya jumlah tahunan. Jadi RM300 darab dengan 12, dia akan dapat RM3,600. Berbeza dengan Aiman. Rizal dia punya PCB total dalam setahun adalah RM3,600. Jadi bila RM3,600, jumlah PCB dia lagi besar daripada jumlah yang sepatutnya dia bayar. Jadi kes dekat sini LHDN pula yang kena bayar pada Rizal. Sebab apa? Sebab dia bayar lebih. Jadi LHDN kena bayar berapa? Ambil 3,600 yang Rizal dah bayar, tolak dengan jumlah yang sepatutnya dia bayar iaitu 3,500. Jadi LHDN kena bayar sebanyak RM100. Inilah maksud PCB. Okey, cikgu terangkan. Cikgu dah terangkan dah tadi. Cikgu dah terangkan lagi sekali. Okey, tengok Aiman dengan Rizal. Aiman dengan Rizal ni, dia mempunyai cukai tahunan yang sama. Nampak cukai tahunan dia? Rizal 3,500. Aiman pun 3,500. Tapi Rizal dia buat potongan cukai bulanan dia sebanyak RM300. Maksudnya bulanan dia punya gaji tolak 300 setiap bulan untuk dibayar pada LHDN. Tetapi Aiman dia buat PCB sebanyak RM200. Jadi RM200 ni kena kali dengan 12 bulan. Dia dapat RM2,400. Okey, ini per tahun. Kita tengok kita comparekan dengan PCB dengan jumlah yang dia kena bayar iaitu 3,500. Kalau PCB dia lebih daripada jumlah yang sepatutnya macam Rizal ni, LHDN yang kena bayar pada Rizal. Baki dia macam mana? Ambil 3,600 yang dia bayar, tolak dengan jumlah yang sepatutnya iaitu dapatlah 100. Kalau kes Aiman dia dapat 2,400. Jumlah yang kena bayar 3,500. Maknanya tak cukup. Jadi Aiman kena bayar lagi kepada LHDN sebanyak
3,500 tolak dengan 2,400 dapatlah RM1,100. Okey, jelas tak penerangan cikgu ni? Cikgu nak dengar sikit. Boleh faham ke? Jelas. Faham. Boleh. Okey, cikgu nak semua salin apa yang cikgu salin dekat depan ni. Ini cikgu dah ringkaskan dah. Cikgu dah ringkaskan dah. Okey. Dah salin ke tengah salin lagi? Tengah salin. Tengah salin. Okey, cepat sikit cikgu bagi masa. Cikgu bagi 2 minit je lagi tau. Okey, dah habis salin dah? Dah. Okey, Dah. seorang je. Dah. Okey. Jadinya. Okey, bagus. Okey, jadinya dekat sini, dekat sini, penting untuk kita faham PCB. Okey, cikgu stop share sekejap. Cikgu nak bagi kamu cuba buat. Okey. Kita stop share sekejap. Kita buat satu soalan. Masing-masing boleh sediakan orang kata pensel dengan semua tu lah. Pensel, lepas tu dah siap, ambil gambar, send dekat cikgu. Okey, cikgu share skrin. Okay, kita buat satu soalan yang berkaitan dengan PCB. Okey. Senang sahaja. Pendapatan hari ini gajinya. Okey, kita buat soalan example. Masing-masing cuba buat soalan example yang cikgu bagi dekat depan ni. Cuba buat. Cuba buat. Kalau kita tak cuba, kita tak faham. Buat. Sama. Okey, nampak kan soalannya kan? Dia sengit sikit. Nampak. Okey. Cikgu zoom lagi. Tak nampak lagi tak tahulah.
Okey, send dekat Telegram cikgu eh. Okey, dah siap belum? Tak ada orang send lagi ni? Ke tak faham? Okey, dah ada yang dah send dah. Bagus. Okey, Umar dah siap belum Umar? Tengah buat cikgu. Tengah buat. Oh, tak nampak eh. Ada kawan yang tak nampak. Cikgu reshare screen kejap eh. Cikgu reshare screen kejap. Okey, in year PCB monthly 3,600. Bukan bahagi 12 tau. Masuk pendapatan bercukai tu kamu kena guna jadual. Kena tolak dengan rebat tak? Okey. Kalau dia cakap, kalau rebat ni ada dua keadaan je. Dia ada bayar zakat tak? Okey, dia tak ada bayar zakat. Maksudnya tak ada rebat yang pertama. Rebat yang kedua kita cek. Pendapatan bercukai dia bawah 35,000 ke tak? Okey, sekarang pendapatan dia atas 35,000. Jadi tak ada rebat yang dikenakan. Bukan 68,000 tolak. Bukan 68,000 tu. Okey. Bukan 68,000 tolak 210. Okey, bagus-bagus. Tak apa. Cikgu bagus, cikgu suka. Ramai yang cuba jawab. Okey, kamu kena bezakan. Kamu kena bezakan. Okey, cikgu jawab cikgu jawab. Okey. Apa yang kamu kena bezakan dekat sini? Apa yang kamu kena bezakan dekat sini adalah yang pertama pendapatan tahunan. Itu yang pertama. Maksudnya gaji dengan allowance semua darab dengan 12. Yang kedua, pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai bukan nilai cukai. Pendapatan bercukai, kamu kena guna tabel untuk dapatkan berapa cukai yang dia kena bayar. Jadi, cikgu buat ni dulu kan. Jadi, bila dia mention tentang pendapatan bercukai dia RM68,210. Cikgu buat dulu. Apa yang kamu kena buat, apa yang kamu kena buat adalah kamu kena gunakan jadual yang warna pink tu. Kamu kena gunakan jadual yang warna pink. Jadi dia kata 68,000. 68,000 dia di bahagian ini. Dia di bahagian ini. Ini masuk pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai kita guna untuk mengira jumlah cukai.
Okey, 68,210. 50,000 yang pertama kita tolakkan. 68,210 tolak 50,000 yang pertama. Jadi dekat sini kita akan dapat 18,210. Jadi kita dah kena bayar sebanyak RM1,800. Guna baki dia, iaitu RM18,210. Darab dengan rate dia, iaitu 14%. Jadi dekat sini tekan kalkulator. 18,210 darab 14%. Jadi kita akan dapat 2,549.4. Jadi RM 2,549.40 sen. Yang dua ni perlu ditambahkan. 1,800 tambah dengan 2,549.40 sen sama dengan RM 4,349.40 sen. Ini adalah dia punya cukai. Ini maksud dia punya cukai. Yang kita kena comparekan adalah cukai, bukan pendapatan bercukai. Sebab apa? Sebab PCB potongan. C, cukai. B, bulanan. Dia tak cakap potongan pendapatan bercukai. Dia bercakap potongan cukai bulanan. Okey, cikgu buat dulu. 4,349.40 sen. Sekarang ni gaji dia dia potong sebanyak RM300. RM300 setiap bulan, maksudnya ada 12 bulan. Bila kita darabkan dengan 12, alamak, ada yang baru masuk ke? 12 darab 3, kita akan dapat RM3,600. Ini adalah jumlah cukai yang dia dah potong daripada gaji dia setiap bulan, RM3,600. Jadi, cikgu teruskan penerangan cikgu. Kalau kamu tak nampak ke apa, bagi tahu cikgu tahu. Cikgu zoom out ni, tak apalah, cikgu buat macam ni lah. Okey, tengok dekat sini. Ini adalah jumlah yang dia kena bayar pada HDN. Yang ni adalah jumlah dah bayar. Jumlah dah bayar. Jadi, kamu tengok betul-betul. Bila dia jumlah dah bayar dengan jumlah kena bayar, LHDN sepatutnya menerima 4,349.40 sen. Dia dah bayar sebanyak 3,600. Jadi maksudnya Ismail ni dia kena bayar pada LHDN sebanyak macam mana kita nak kira? Kita ambil 4,349.40 sen tolak dengan 3,600. 4,349.40 tolak 3,600. Jadi jumlah tambahan yang dia kena bayar, ni bayar bila ni? Bayar hujung tahun lah. Ni bayar hujung tahun tau. Adalah sebanyak RM769.40. Itu yang dimasukkan dengan PCB. Cikgu nak ramai yang confuse dengan pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai kita guna untuk dapat nilai cukai. Okey, jelas ke penerangannya? Boleh faham? Faham. Boleh. Okey. Hadamkan yang dekat depan ni, kita proceed kepada satu lagi soalan. Kita proceed kepada satu lagi soalan. Boleh kita proceed kepada satu lagi soalan? Boleh. Seorang je. Yang lain mana ni? Boleh. Okey. Cikgu nak dengar boleh je. Jadi setiap kelas cikgu kamu kena boleh. Tapi kalau ada tak boleh, bagi tahu cikgu. Tak nampak muka cikgu ke? Page. Nampak dah. Tak ada. Yang cikgu screen ni ke? Baik. Sekejap cikgu reshare. Cikgu rasa dah share dah. Okey. Sekejap. Okey, nampak dah?
Ada. Okey, cuba hadamkan jalan kerja cikgu buat. Baru nampak ke cikgu punya skrin? Tak ada, saya seorang je rasa. Oh, ya ke? Okey. Siapa yang baru nampak tu ambil gambar. Okey. Jadi kita teruskan. Dah ambil gambar ke? Dah. Okey, kalau terlepas pun jangan risau, cikgu rekod benda ni. Okey, kita teruskan kepada soalan nombor 2. Cuba buat soalan A. Mengikut contoh yang cikgu dah terang tadi. Sorry, cikgu makan sikit. Dia kan, bila soalan kewangan kan, kamu kena hati-hati. Terms dia hati-hati. Macam faedah kan, subjek form 3 kan. Term faedah untuk siapa semua. Kena hati-hati. Bagus, Sofian. Mantap. Dia tak ambil gambar, dia type. Bagus, Umar. Umar dapat tak? Oh, ni Syahrul yang tak nampak slide. Kejap cikgu cek. Pendapatan bercukai 89,000. Okey, dah betul lah. Kita kira cukai tahunan dia. Dia potong 2,000. Okey, betul Syahrul. Tapi cek balik. Ni. Cukai tahunan. Tak siap lagi tu. Sekejap. Betul Syahrul. Betul Syahrul. Macam tu lah cara buat dia. Okey, Umar dah dapat. Bagus. Okey, perlu masa lagi ke nak cikgu terang? Nak cuba habiskan buat ke nak cikgu terang? Mana pen cikgu? Okay, cikgu cek Ada je dah dapat buat. Bagus. Hari ni cikgu nak pergi kepada... Okey, betul. Jawapan ni RM144.80. Okey, bagus. Ramai dapat. Macam tu lah.
Okey, bagus. Good job. Okey, habis Okey, jadi cikgu akan tunjuk kat depan. Kalau siapa-siapa nak je cikgu check, send je dekat Telegram cikgu, nanti cikgu check. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu buat secara ringkas. Cikgu buat secara ringkas dekat sini. Okey, yang pertama dekat sini adalah kita tengok pendapatan bercukai dia. Pendapatan bercukai dia sebanyak RM55,320. Jadi bila RM55,320, apa yang cikgu kena buka dekat sini adalah cikgu kena pergi ambil yang ini. Dia di bahagian 50,000 ke 70,000. Jadi untuk yang pertama kita kena tolakkan dengan 50,000. Kita tolaklah 50,000. Jadi kita akan dapat baki dia RM5,320. Jadi dekat sini sahaja kita dah kena bayar RM1,800. Nombor 2. Ambil baki dia tadi RM5,320 darab dengan rate dia 14%. Kat mana bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat RM744.80. Jadi kamu kena tambahkan RM1,800 tambah dengan 744.80. Dekat sini kamu akan dapat dia punya jumlah sebanyak RM2,544.80. Inilah jumlah cukai tahunan. Inilah dia punya cukai tahunan. Ni yang pertama. Kira dulu cukai tahunan dia. Yang kedua adalah kita tengok PCB dia. PCB dia 200 setiap bulan. Jadi RM200 darab dengan 12, kita akan dapat RM2,400. Maksudnya dia dah potong gaji dia, dah dibayar 2,400. Nilai yang dia kena bayar adalah 2,544. 2,544. Ini nilai yang sepatutnya dia kena bayar. Yang Aini kena bayar. Jadi maksudnya pastikan ayat kamu yang terakhir itu betul. Aini baru bayar 2,400. Maksudnya Aini kena bayar ke LHDN, bukan LHDN bayar ke Aini. Aini kena bayar tambahan kepada LHDN sebanyak 2,544.80 tolak dengan 2,400. Dia kena bayar sebanyak RM144.80. Ini maksud dia. Ada yang dah betul dah jawapan dia RM144.80. Dia tertukar LHDN dengan Aini. Jawapan tu kira salah. Itu maksud dia. Okey, jelas ke? Oh, bagus. Ramai dah hantar. Okey, macam mana penjelasan cikgu? Okey. Jelas cikgu. Okey. Jangan marah. Okey. Bagus. Yang penting adalah jelas. Okey, bagus. Okey, habis tentang PCB. Kamu kena ingat kalau kamu lebih bayar bagi PCB kamu lebih daripada jumlah yang sepatutnya, LHDN yang kena bayar baki dia dekat kamu. Ini maksud dia. Okey, habis dah tentang PCB. Kita akan proceed kepada pembelajaran yang seterusnya. Kita akan proceed kepada pembelajaran yang seterusnya, iaitu pendapatan bercukai secara pasangan. Habis dah PCB ni. Taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Senang je. Senang je. Jangan pening. Okey, kita tengok dekat sini. Kita tengok satu soalan ni. Kenapa ada taksiran cukai bersama? Kenapa ada taksiran cukai tahunan? Okey, taksiran cukai bersama adalah untuk
pasangan yang dah berkahwin. Kalau kamu setakat couple, kalau kamu setakat couple, kamu tak layak untuk buat taksiran cukai bersama. Kalau nak couple pun tunggulah BSPM. Okey, adalah gurau je. Gurau apa betul lah. Okey, jadi dekat sini bila taksiran cukai bersama diwujudkan adalah untuk memudahkan pasangan yang berumah tangga membayar cukai. Tetapi kita perlu buat perbandingan antara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai secara individu. Mana lagi untung? Okey, jom kita tengok contoh ni. Okey, contoh 5. Tengok ni, pada tahun 2020, Encik Rajan dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM53,000. RM53,000 Encik Rajan, RM57 isterinya. Okey, dekat situ kita dah save data ni. Kita dah save. Okey, mereka masing-masing telah menderma. Masing-masing derma sebanyak RM500. Derma ni kan maksud cikgu bukan zakat. Derma ni adalah pelepasan cukai kepada badan kebajikan oleh kerajaan tahunan. Jadi, ini okey, kalau boleh screenshot. Okey, ini adalah dia punya pengecualian. Yang ini, yang dekat tabel bawah ni adalah tentang pelepasan. Pelepasannya adalah tentang belanja diri sendiri. Okey, kita tengok apa yang berbeza dekat sini. Okey, fokus tau. Fokus sekejap kat sini. Okey, cikgu ambil ni. Cikgu buat kat sini supaya kamu nampak. Okey, kita terus pergi kepada calculation dia. Okey. Taksiran cukai bersama dengan taksiran cukai berasingan. Okey, kita cakap pasal gaji dulu. Ni adalah gaji. Kalau ada buku teks, boleh buka buku teks. Cikgu akan terangkan pasal benda ni. Yang pertama adalah gaji Encik Rajan RM53,000 setahun. Gaji bini dia RM57,000 setahun. Kalau cukai bersama, kamu buat nota kecil. Gaji mesti gabung. Gaji mesti gabung. Inilah perbezaan. Ini je perbezaan dia. Kalau dia cukai bersama, dia kena gabung. Kalau berasingan ni maksud apa? Suami bayar suami punya duit, isteri bayar dia punya duit. Suami bayar dia punya cukai sendiri, isteri bayar dia punya cukai sendiri. Itu sahaja yang membezakan. Ada lagi satu, sorry. Itu adalah yang pertama, gaji. Tentang gaji. Kalau dia cakap bersama, kita gabungkan gaji. Kalau dia cakap berasingan, gaji isteri, gaji suami. Okey, habis dekat situ. Okey, kat situ jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey, cikgu padam. Yang kedua, kita tengok kepada cara mengira pendapatan bercukai. Ini tentang gaji. Ini tentang gaji. Ini tentang kira pendapatan bercukai. Kita nak dapat sampai kat row ni, pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai tu nanti cikgu terang. Okey. Dekat sini, daripada gaji, kan gaji tahunan tu, kita kena tolak dengan pelepasan dan pengecualian cukai. Okey, tengok kat taksiran cukai bersama. Dia dapat RM110,000, kan dia derma RM1,000. Kenapa dia derma RM1,000? Tadi kan cakap RM500. Maksudnya, Encik Rajan derma RM500. Isteri dia derma RM500 juga. Jadi, jumlah pengecualian cukai kat sini tu RM1,000. Kalau dia taksiran cukai berasingan, jadi dekat sini, Encik Rajan derma RM500. Isteri dia berderma RM500. Jadi dekat bahagian ni adalah tentang maklumat pengecualian cukai. Jadi bila pengecualian cukai dekat sini, kamu tengok ni. Dia gabungkan juga pengecualian cukai.
Okey, habis dekat situ. Kita pergi pula kepada pelepasan. Kita pergi kepada pelepasan. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu terangkan satu-satu. Untuk gaji, cikgu dah terang. Cikgu kena buat macam ni, takut kamu tak nampak. Okey, nampak ke? Boleh nampak ke? Ke kecil? Boleh. 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 Tak kecil Kalau siapa yang pakai phone tu boleh zoom Okey, yang cikgu nak highlight adalah tentang ni pelepasan. Kalau 500 ni, 500 ni adalah tentang pengecualian. Okey, kita pergi kepada pelepasan. Okey, untuk pelepasan suami isteri, suami isteri kita ambil yang paling banyak. Maksud cikgu apa? Untuk individu 9,000. 9,000. Walaupun Encik Raja dengan isteri dua-dua 9,000, kita tak tambahkan dia jadi 18,000. Tu beza bahagian pengecualian dengan pelepasan. Kalau pengecualian, kita kena tambahkan dua-dua. Tengok dia dapat RM1,000. Kalau pelepasan, dia tak perlu tambahkan. Maksudnya, walaupun dua-dua ni 9,000, kita terus ambil RM9,000. Dia ambil yang paling maksimum je. Untuk taksiran cukai bersama, untuk pelepasan, dia ambil paling maksimum je. Okey, kita pergi kepada nombor 2, gaya hidup. Gaya hidup ada had 2,500. Okey, untuk 2,500, kan cikgu cakap ambil paling banyak. Sepatutnya kat sini 2,700 untuk taksiran cukai bersama. Bila taksiran cukai bersama 2,700 paling banyak, dia ada had. Had dia 2,500, bermakna kamu kena ambil 2,500. Sebab tu kat sini 2,500 suami dia. Isteri dia ambil 2,500 juga. Sebab apa? Limit untuk tolak adalah 2,500 sahaja. Kemudian insurans. Insurans. Untuk taksiran pelepasan ni, untuk pelepasan ni 5,830 tambah dengan 6,000. Jadi bila ditambahkan dua-dua ni, cikgu sila explain kita ni. Okey, cikgu maksud cikgu untuk bahagian taksiran cukai bersama ni, cikgu sila explain. Bahagian taksiran cukai bersama ni kamu tambahkan dua-dua. Jadi 5,830 tambah 6,000, dia akan dapat 10,000 lebih lah. Tapi kita hanya ambil had dia sahaja, iaitu 7,000. Sebab tu kat sini 7,000. Okey, untuk perubatan pula, kita tambahkan dua-dua ni. 2,650 tambah 2,570. Tapi kita ambil had dia sahaja, iaitu RM3,000. Jadi taksiran cukai bersama dia adalah RM87,500. Ini adalah pendapatan bercukai. Kita tak kira lagi jumlah cukai. Okey, ingat. Kalau dia bersama, gaji dia kena tambah sama-sama. Pengecualian dia kena tambah sama-sama. Pelepasan dia kena tambah sama-sama. Bersama ni maksudnya laki bini. Kalau dia berasingan, kamu kena ambil data suami untuk kira suami punya. Macam biasa. Kalau isteri, kamu kena ambil data isteri untuk dikira macam biasa. Okey, jelas ke? Boleh faham ke? Jelas. Jelas. Boleh. Okey. Okey, ingat satu je. Dia siapa tu? Okey, taksiran cukai bersama maksudnya data suami isteri kamu kena tambahkan. Kalau berasingan, kamu buat masing-masing. Soalan yang macam ni macam nak buat? Soalan macam ni. Alamak, cikgu tengah ajar tuition ni. Ni kan dia berhadapan ni O. Ni kan dia bersebelahan. Ni H. Ni kan paling panjang. Maksudnya O dengan H pakai sign. So, So kalau yang pakai ejek saya tak payah? tak payah. Terima kasih, Cikgu. Okey. Okey.
Ini adalah tentang kita dah kira sampai pendapatan bercukai dia. Sampai sini boleh faham tak pendapatan bercukai dia? Cikgu, Ya, ada soalan. Apa? pelepasan individu tu, Ah, kenapa dia tak tambah dua-dua? yang mana? Individu. Yang individu ni. Dia tak ada had kan? Oh, dia tak ada had. Okey, untuk individu ni, kan maksud je individu. Individu tu dia lain. Individu tu dia untuk kamu ambil yang paling maksimum. Individu tu dia berbeza. Dia macam dia tak tambah. Untuk individu tu dia tak tambah. Okey, tapi gaya hidup, insurans hayat, insurans perubatan tu dia kena tambah semua. Individu tu maksudnya seorang-seorang. Seorang-seorang. Itu maksud dia. Dia berbeza dekat sini. Ini kena hati-hati. Kena hati-hati. Okey, jelas ke? Jelas. Okey. Okey, yang ini macam mana kita nak tahu mana lagi untung? Okey, kita nak tahu mana lagi untung, kita kena kiralah kita punya kita punya cukai. Untuk kira cukai banyak kali dah cikgu tunjuk dalam kelas ni macam mana nak kira cukai dia. Okey, kan pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai. Nak kira cukai, yang cukai dasar ni adalah yang pertama tadi, cukai atas baki ni macam biasa. Macam biasa. Cumanya dekat bahagian Encik Raja ni dia ada rebat. Kenapa dia ada rebat? Sebab jumlah cukai dia bawah 35,000. Jadi dia dapat pengurangan tolak RM400. Jadi bila cukai pendapatan perlu dibayar kalau dia bersama sebanyak 8,275. Kalau suami isteri hanya bayar 840. Suami dengan isteri ni dia buat berasingan. Yang ini dia buat bersama. Jadi dekat sini cikgu nak soal kamu. Mana lagi untung, berasingan ke bersama? Berasingan. Kenapa berasingan lagi untung? Sebab total dia baru 1,000 lebih macam tu. Daripada kena bayar 8,000. Iya, bukan 1,000 lebih, 840 tu. Betul. Jadi, better kita bayar berasingan. Better kita bayar berasingan. Kita dapat bayar 840 je. Kalau bersama kena bayar 8,275. Kan besar tu. Itulah maksud dia. Okey. Okey, tengok ni Taksiran cukai berasingan lebih sesuai digunakan kerana cukai pendapatan yang perlu dibayar jauh lebih rendah iaitu RM840 berbanding dengan bersama RM8,275 melalui taksiran cukai bersama. Jadi yang kita nak tengok di taksiran cukai bersama dengan berasingan ni kat sini untuk bahagian bersama kamu kena tambahkan dua-dua maklumat. Suami dan isteri. Kalau berasingan, suami je, ambil maklumat-maklumat suami je, isteri je. Yang dekat belah bawah ni, cara nak kira pendapatan daripada pendapatan bercukai untuk kira cukai. Cikgu dah tunjuk banyak kali dah. Yang ni pakai table tu. Pakai table tu. Okey, itu sahaja dekat bahagian pendapatan cukai taksiran dan cukai bersama. Okey. Jadi daripada situ, cikgu nak dengar sikit. Jelas ke? Boleh faham ke? Cikgu buka untuk soalan kalau siapa-siapa ada soalan. Ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Okey. Kalau tak ada soalan, okey kejap Cikgu ni. Cikgu ada ni soalan ni. Dia slow sikit. Cikgu, Ya. kalau yang contoh, suami dia punya pelepasan dari segi individu dia 10,000. Jadi dia kata taksiran cukai bersama tu kena tak 10,000 ya? Sebab ambil yang paling tinggi. Yang mana cikgu kurang dengar? Yang suami, contoh dia punya pelepasan dia dari Yang segi font individu 10,000. font apa? Pelepasan individu.
Pelepasan individu. Suami dia 10,000. Wang dia 10,000. Yang mana ya? Lepas tu dekat contoh, kalau Okey. contoh. Ha? Lepas tu nanti kat taksiran bersama tu, taksiran cukai bersama tu kena tak 10,000 je. Sebab ambil yang paling Okey. maksimum. Kalau ada had maksudnya. Kena letak yang had tu. Kecuali dia tak ada letak had. Itu fungsi had tu. Okey, bagus. Soalan yang bagus. Kejap bagi cikgu masa 1 minit. Kejap. Co-insurance, deductibility, PCB. Okey. Kejap bagi cikgu masa kejap boleh 1 minit. Cikgu taksiran cukai bersama. Cari soalan. Masalah dekat taksiran cukai bersama ni sikit sangat keluar soalan taksiran cukai bersama. Okey. Cikgu kan, untuk taksiran cukai bersama ni nanti cikgu bagi homework lah. Daripada situ kamu buat latihan. Okey. Okey, dekat sini cikgu nak proceed kepada cukai-cukai yang seterusnya. Tapi sebelum cikgu proceed kepada cukai-cukai yang seterusnya, cikgu nak kamu betul-betul tahu macam mana kita nak belajar ataupun mengira tentang cukai pendapatan. Cukai pendapatan kena bayar ke LHDN, lepas tu pelepasan cukai macam mana. Semua tu maklumat dia kamu kena ada dalam diri kamu. Untuk taksiran cukai bersama, jangan risau. Cikgu akan bagi juga soalan. Cumanya cikgu akan bagi dalam bentuk homework. Kenapa cikgu bagi dalam bentuk homework? Sebab kalau cikgu terangkan terus, kamu tak dapat untuk habiskan semua cukai yang lain. Objektif kita adalah untuk kita faham semua jenis cukai. Cara nak kira semua jenis cukai. Itu objektif yang kita letakkan sekarang ni. Tapi walaupun cikgu tak bagi soalan, cikgu dah ada penerangan tentang taksiran cukai bersama. Kamu boleh ulang balik cikgu punya recording supaya kamu boleh buat latihan. Okey, jadi sekarang ni habis tentang cukai pendapatan. Cikgu akan pergi kepada cukai jalan. Habis dah kira cukai pendapatan. Cukai pendapatan memang panjang sikit. Tapi sekarang ni kita pergi kepada cukai jalan pula. Habis. Tutup buku tentang cukai pendapatan. Kita pergi kepada cukai jalan. Okey, ingat masa yang cikgu ada sekarang ni hanyalah 45 minit sahaja baki cikgu ada. 45 minit bahagi dengan 4. Maksudnya cikgu ada 4 jenis cukai yang nak ajar. Cukai jalan, cukai transport, cukai perniagaan. Cikgu buat 10.30 boleh? 10.30 Okey. Okey. Dari 4 jenis cukai, cikgu ada penerangan lebih kurang 10 minit sahaja. Jadi cikgu nak kamu fokus. Sebab dia masuk tajuk lain-lain. Okey, semua ada kat sini ke? Cikgu nak dengar sikit. Boleh ke? Boleh ke fokus sikit? Boleh. Okey, bagus. Boleh. 1 cukai 10 minit. Okey, kita tengok kat sini. Mula-mula kita pergi kepada cukai jalan. Cara nak kira cukai jalan adalah kamu kena tengok CC.
CC tu apa? Bukan cyber cafe. CC tu adalah CC kereta kamu, CC motor kamu. CC tu maksudnya apa? Capacity engine. Makin tinggi capacity engine kamu, makin laju motor kamu. Makin tinggi capacity engine kereta kamu, makin laju kereta kamu. Jadi, bila makin tinggi CC kamu, makin tinggi nilai cukai yang kamu kena bayar. Jadi kalau kamu kena ingat, nilai cukai jalan adalah bergantung kepada sisi kenderaan. Makin tinggi sisi kenderaan, makin banyak cukai jalan kamu. Okey, jadi cara nak kira untuk cukai jalan, dia ada jadual dia. Dia ada jadual dia. Okey, kita tengok kepada kiraan motosikal. Motosikal ni paling senang. Kalau dapat soalan tentang motosikal macam ni, jangan buat silap. Sebab apa? Sebab dia senang sahaja. Okey, cara dia adalah, tengok ni, Encik Chong memiliki sebuah motosikal kegunaan persendirian di Sarawak dengan kapasiti enjin 260cc. Hitung cukai jalan untuk motosikalnya. Kamu hanya ambil range 260 ni dekat mana? 260 ni dekat sini. Bermakna jumlah cukai jalan untuk Encik Chong adalah RM30. Itu sahaja cara nak kira berdasarkan jadual ni. Okey, kat situ jelas? Boleh faham? Boleh. Senang tak? Boleh. Okey. Maksudnya kita tengok sisi. Encik Chong dia bawa motor. Sisi motor dia 260. Maksudnya kita kena tengok 200 ni 60 ni dekat mana? 260 ni dekat range ni. Antara 251 ke 500. Jadi kita kena tengok kadar dia kena bayar. Kadar asas dia RM30. Jadi kita ambil sahaja RM30. Habis. Itu kalau dia kadar asas sahaja. Sekarang cikgu nak terangkan untuk kalau ada kadar progresif. Okey, boleh tengok dekat depan. Okey, tengok dekat depan. Tengok dekat depan. Cikgu kirakan. Cikgu malah nak tengok penyelesaian. Nanti kamu pergi baca dulu penyelesaian tu. Okey, tengok kat bawah. Yang pertama. Yang pertama. Ni soalan dia. Alan memiliki 2 buah kereta persendirian di Melaka. Kamu kena tengoklah jadual ni dibagi, jangan risau. Dengan kapasiti enjin 859cc. Ni kereta yang pertama. Kereta yang kedua 1997cc. Okey, cara buat dia. Cara buat dia. Hitung cukai jalan untuk kedua-dua kereta. Yang pertama, kamu kena cikgu kira nombor 1. Kalau cc dia 859cc, kita cari range dia. Kita cari range cc dia dekat mana. Okey. Range cc dia dekat sini. Sebab apa? Sebab dia bawah 1000. Bawah 1000 cc. Jadi nombor 1, kita terus tengok kadar asas dia RM20. Jadi untuk kenderaan yang pertama, dia kena bayar sebanyak RM20 sahaja. Macam mana kita nak dapat? Macam mana kita nak confirmkan jawapan kita betul ke tak? Kita tengok cc dia dengan range. Range ni maksudnya antara lah. Antara 1000. Kalau dia kata 1000 ke bawah, 859 ni kan bawah 1000. Jadi dia kena bayar sebanyak RM20 sahaja. Itu untuk kenderaan pertama. Okey, jelas ke untuk kenderaan pertama? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Untuk kenderaan yang kedua, kamu kena tengok sikit. 1997. 1997. Kamu kena cek. 1997 ni adalah dekat row bawah sekali. Iaitu dia duduk di antara 1801 hingga 2000 cc. Okey. Yang pertama sekali, kadar asas dia adalah sebanyak RM280. Yang ni dia dah memang kena bayar. Okey, kita baca pula statement ni. 50 sen bagi melebihi 1800cc. Jadi kita kena 1997 tolak dengan 1800. 1900
197 tolak dengan 1800, kamu akan dapat baki sisi dia 197 sisi. Jadi menggunakan 50 sen, data yang dibagi dekat kadar progresif ni 197 sisi darab dengan 0.50 sen. Jadi kita darab 0.5, kamu akan dapat RM98.50. Tak siap lagi, tak siap lagi. Kamu kena tambahkan nombor 1 dengan nombor 2, iaitu 280 tambah dengan RM98.50. Itu cara dia. Okey. Jadi bila kamu tambahkan total dia punya cukai adalah sebanyak RM378.50. Okey, jelas ke? Boleh faham? Jelas. Okey, ada soalan nak tanya? Yelah. Okey, yang muslimat mana yang muslimat? Cikgu tak dengar suara. Yang muslimat macam mana? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, kalau boleh kita pergi kepada satu soalan. Cikgu ada soalan, jangan risau. Okey, kejap Mana kadar cukai dia tadi? Okey. Sekarang ni Farhan memiliki sebuah kereta persendirian dengan kapasiti enjin 1700 cc. Hitung cukai jalan untuk kereta tu. Okey, buat yang nombor A ni. Menggunakan jadual yang ni. Cuba buat. Cikgu dari Rauk tadi. Din, dari Rauk tadi. Berapa balik? Lagi ambil study Pak. Jom teman saya. Atau kita pergi Rauk balik. Okay, cikgu tunggu dekat Telegram Okey, dah ada yang dah dapat. Bagus. Bagus rumah. Rumah memang mantap. Okay, mana yang lain ni? Tak dapat lah. Cikgu, Ya. 1700 cc tu tolak 1601 ke 1600? 1600. Okey. Adik kita tolak 1600. Okey, bagus. Nafiso bagus. Alamak, Haziq tersilap tu. Dia 1700. Silap baris.
Okey, macam mana? Cikgu bagi lagi 1 minit Okey, bagus Amir. Okey, betul. Aina dapat tak Aina? Ya, cikgu. Dapat tak? Dapat. Berapa jawapan Aina dapat? Sekejap. Okey, Wafiq Akilah. Ratus darab dengan 40 sen. Ya, betul. Jawapan dia adalah 240. Okey. Masing-masing boleh tengok kat depan cikgu buat. Okey, yang pertama kamu kena check betul-betul berapa sisi dia. Sisi dia adalah 1700. Okey, 1700. 1700 ni ramai yang tertukar yang pergi ambil yang bawah sekali. 1700 ni adalah antara 1600 ke 1800 yang ini. Jadi, awal-awal sekali dia ada base rate, kadar asas dia kena bayar RM200. Dia kena bayar RM200. Okey, kita baca pula yang ini. Untuk yang melebihi 1600 kena tambah 40 sen. Maksudnya kan dia 1700 cc tolak dengan 1600. Yang ni. Jadi bila kita tolakkan baki sisi dia adalah 100 cc. Jadi 100 cc tu darab dengan 40 sen. 100 darab 40 sen. Jadi dekat sini kamu akan dapat RM40. Jadi jumlah cukai yang dia kena bayar pada JPJ bila dia punya kenderaan 1700 cc adalah sebanyak RM200 tambah dengan RM40. Jadi dia ada RM240. Itu jawapan dia. Tengok jadual tu betul-betul. Supaya kita tak nak kita tersilap. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, yang tak dapat sila salin apa yang cikgu tunjuk kat depan. Okey, nanti kalau kamu tak sempat salin pun tengok recording tau. Cikgu send recording. Okey. Jadi, kita pergi kepada soalan nombor 2. Masih lagi dicukai jalan. Masih lagi dicukai jalan. Menggunakan jadual yang diberikan, sila buat soalan A. Sila buat soalan A. Berapa yang dia kena bayar? Cakap je kat cikgu, tak payah kira pun. RM20. Berapa? RM20. 20 ya. 20 ya. Okey, Tan memiliki sebuah motor persendirian. Jadi jadi kamu kena tengok betul-betul. Kamu kena tengok betul-betul. Dekat sini dia mention tentang motosikal. Kalau motosikal, kamu ambil yang atas. Kalau kereta, kamu ambil yang bawah. Okey, tengok balik. Berapa dia kena bayar sekarang? RM250. Iya, itu jawapan dia. RM250. Hati-hati baca jadual. Selalu yang tersilapnya adalah kita nak baca jadual. Okey, habis. Habis dah untuk cukai jalan. Habis dah untuk cukai jalan.
Jadi seterusnya, cikgu sambung lesson kita. Untuk cukai jalan, nasihat cikgu adalah baca jadual betul-betul. Buat latihan. Okey. Kita pergi kepada next lesson. Habis dah cukai jalan. Sekarang kita kira cukai pintu. Cukai pintu ni senang je. Cukai pintu ni senang je. Ini je formula dia. Kalau kamu buka buku teks, ini buku teks tau. Cikgu rujuk buku teks. Cikgu rujuk buku teks. Cikgu bukannya pergi rujuk dekat buku-buku lain. Cikgu ambil buku teks, cikgu menerangkan dengan ringkas. Cikgu ringkaskan lagi penerangan dalam buku teks. Jadi, nak kira cukai pintu tu macam mana? Kadar cukai pintu. Kamu kena faham kadar cukai pintu. Kadar ni, bila apa-apa soalan bercakap tentang kadar, dia dalam keadaan peratus. Itu perkara pertama. Dia dalam keadaan peratus. Jadi, kadar cukai pintu ikut apa yang soalan tu bagi. Dia kalau dekat Shah Alam lain pula kadar cukai pintu. Kalau dekat KL lain. Kalau dekat Kelantan lain pula. Kelantan lain pula dia punya kadar. KL lain pula. Jadi tak boleh nak samakan. Kan dah confuse dah tu. Dia tak boleh nak samakan. Jadi, nilai darab dengan nilai tahunan. Berapa tahun dia dah duduk kat situ. Okey, kita tengok kepada contoh. Kita tengok kepada contoh. Selalunya, cikgu bagi tahu, orang selalu confuse kat mana? Orang confuse dekat rate. Oh, dahsyat dah. Okey. Nanti nak ada soalan 10.30. Okey, nilai tahunan. Kamu kena faham nilai tahunan. Bukan bulanan. Bukan harian. Dia kena dalam tahunan. Okey, jadi kita tengok kepada contoh di bawah. Okey. Mariani memiliki sebuah rumah kediaman di Subang Jaya. Okey, dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Perbandaran Subang Jaya. Diberi bahawa nilai tahunan adalah 6,580. Maksudnya dalam setahun 6,580 dan kadar cukai pintu adalah 5%. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariani untuk setiap setengah tahun. Nampak dia trik dekat sini setiap setengah tahun. Tapi jangan pergi dulu yang kepada trik dia. Untuk yang pertama nak tak nak, ingat jadual ni. Kadar darab dengan nilai tahunan. 5% darab dengan 6,580. Jadi, Mariani ni, dia punya cukai terhadap rumah yang dia dah beli tu adalah sebanyak 329 setahun. Kadar darab dengan nilai tahunan. Yang ini adalah dia trik dia. Cukai pintu setiap setengah tahun. Setahun. Nak dia kata setengah-setengah tu kan per 2. Sebab tu dia bahagi dengan 2. Jadi setiap setengah tahun dia dapat RM164.50. Okey, jelas ke? Boleh faham ke? Untuk pengiraan cukai pintu, senang je. Boleh. Ambil kadar darab dengan nilai tahunan. Okey, jadi boleh. Faham? Kita pergi kepada latihan. Macam biasalah, cikgu takkan nak lepaskan kamu tanpa latihan. Jadi cikgu kenalah bagi latihan sikit. Okey, ni PCP Sophia has house. Okey, buat yang example tu dulu. Buat yang example. Kamu kena buat tau. Jangan tak buat. Bila dapat kelas macam ni, kamu kena fokus.
Jumlah cukai pintu. Okey, betul. Nafiso memang mantap. Itu tinggal Sorry Nafiso, cikgu tak sedar. Okey, betul. Jawapan dia 280 Sufian memang dia power. Okey, 280 pandai Fatinah. Okey, Wafi dia kena bahagi dengan 2 kan dia nak setengah tahun, 560 tu setahun. Haziq Kushairi, betul, bagus. Ya, Syahrul. Syahrul pun tertinggal kosong, sama je. Tengok betul-betul. Syahrul jawapannya 280. 7/100. Okey, Z betul, bagus. Okey, jadi cikgu buat Ni sama je. Soalan ni sama je dengan ni. Sama je dengan ni. Okey, tengok ni. Okey, Sofia mempunyai sebuah rumah. Diberi bahawa kadar cukai pintu 7%. Darab dengan nilai tahunan dia RM8,000. Kalau peratus, kamu boleh buat dalam keadaan pecahan ataupun dalam keadaan perpuluhan. Tapi cikgu lagi prefer dalam keadaan pecahan lah. Darab. Dekat sini kamu akan dapat RM560. Ini dalam setahun. Kan dia kata setengah tahun. Bermakna RM560 bahagi dengan 2. Kamu akan dapat RM280. Itulah yang dimaksudkan dengan cukai pintu. Habis dah cukai pintu. Situ je. Okey, jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Kalau tak Boleh, faham bagi cikgu. tahu dia cikgu nak tolong kamu cikgu nak tolong kamu tu je. Okey, habis. Okey, kita pergi kepada cukai yang seterusnya. Cukai yang seterusnya adalah cukai tanah. Ni semua ada dalam buku teks. Kamu boleh buka buku surat 112. Kamu boleh apa orang kata buat satu bahagian nota. Cukai ni apa formula dia? Cukai ni apa formula dia? Cukai ni apa formula dia? Macam mana nak tengok formula ni yang warna kuning ni? Okey, jumlah cukai tanah. Cara nak kira jumlah cukai tanah. Kadar unit luas. Kadar tu macam cikgu cakap dia dalam keadaan peratus. Kadar unit luas darab dengan area, jumlah keluasan tanah. Area. Okey, tengok kat sini. Contoh 9. Encik Hamid memiliki sebuah rumah berkeluasan 130 meter cube. Meter cube pula. Meter square. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan adalah 0.43. Hitung jumlah cukai yang perlu dibayar oleh Encik Hamid setiap tahun. Jadi kita hanya darabkan sahaja kadar dia dengan luas dia. Okey, kat mana soalan selalu trik bila bermain dengan tanah ni? Dia trik pada area. Dia trik pada cara kira luas. Cara kira luas tu kamu boleh, memang senang. Tapi cara kira luas selalunya orang salah. Contoh, kita tak cakap luas tu bukannya semua soalan bagi luas. Dia bagi luas segitiga, lain pula formula dia. Dia bagi luas bulatan, lain pula formula dia. Jadi bila soalan yang senang macam ni, maksudnya tajuk yang senang macam ni iaitu kira cukai tanah, dia akan susahkan, dia akan trik dekat cara nak cari luas tu. Kadar memang tak boleh berubah. Kadar tu tak boleh berubah. Kadar tu kamu kena hati-hati. Kalau kadar dia bagi jadual, tengok jadual tu betul-betul. Okey. Okey, ini sahaja cukai tanah. Luas darab dengan kadar dia.
Okey, jelas ke? Jelas. 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 Okey, kita akan proceed kepada latihan. Kita akan proceed kepada latihan. Kimchi. Ni nasi goreng. Kat tanah ni cikgu ada buat tak sebab senang sangat. Okey. Cuba buat example tu. Din. Pukul 11 yang gerak. Okey, senang je kan? Berapa jawapan dia dapat? RM24. Ah, 24. Soalan mana? 80. Soalan example. RM84. 84. RM84. Senang je. Cukai tanah ni senang je. Kita ambil luas dia 350. Kita ambil dia RM84. punya kadar. Darab dengan 0.24. Jadi dekat RM84. Ini adalah jawapan dia. Tapi kamu kena ingatlah dalam SPM. Ya, 84. Dalam SPM nanti hati-hati ingat cakap cikgu. Dia akan trik kepada cara nak cari luas. Contoh dia bagi luas macam ni. Kamu kena kira elok-elok. Kamu kena kira luas elok-elok. Okey, habis dah cukai tanah. Habis dah. Cukai pendapatan kita dah pergi. Cukai jalan kita dah pergi yang tengok jadual tadi. Cukai pintu kita dah pergi. Cukai tanah kita dah pergi. Akhir sekali kita pergi kepada cukai perkhidmatan. Masalah melibatkan cukai. Mana pula cukai perkhidmatan ni? Kejap Cukai perkhidmatan. Ini. Okey, cukai perkhidmatan. Mana ya? Dia ada bagi tak jadual. Okey, cukai perkhidmatan ni dia punya formula adalah kadar cukai jualan darab dengan cukai perkhidmatan. Okey, kamu kena faham satu benda. Silap. Jualan dengan perkhidmatan ni dia berbeza tau. Jualan dan perkhidmatan tu dia berbeza. Jualan tu macam kita jual barang. Jual telefon, jual handset, telefon handset samalah. Jual buku, jual pen, itu adalah jualan. Perkhidmatan tu macam mana? Contoh, kedai menggunting rambut. Tu dia jual juga, cuma dia jual perkhidmatan dia. Lepas tu, contoh, kedai membaiki motosikal. Dekat kedai membaiki motosikal, kalau kamu nak beli spare part dia, kamu ambil jualan. Dia ada cukai jualan kat situ. Kalau kamu pakai dia punya servis, kamu ada kena cukai perkhidmatan. Contoh lagi, kamu pergi restoran. Cukai jualan dikenakan terhadap makanan tu. Cukai perkhidmatan dikenakan terhadap staff yang serve kita tu. Tu adalah dua benda yang kamu kena faham. Faham ke ni? Faham ke? Faham. Okey. Bagus. Okey, cikgu terus. Okey, tengok kat sini. Sofia menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa dengan harga RM241 malam. Sofia menginap di hotel itu untuk 2 malam. Tengok hotel, mana ada orang jual hotel? Tengok dia dah mention kat sini perkhidmatan. Kalau hotel kan, aku nak belilah hotel kau. Ush, kaya.
Maksudnya kita menginap di hotel. Kita menggunakan perkhidmatan tempat tinggal. Okey, Sofia menginap di hotel itu untuk 2 malam. Sebab tu dia darab dengan 2. Diberi bawah hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. 6%. Kalau dulu kita ada SST, kita ada GST, itulah kadar cukai dia. Itu adalah kadar cukai jualan dia tu. Darab dengan harga hotel tu. Itu je sebenarnya formula dia adalah harga darab dengan kadar. Cikgu bagi. Harga darab dengan kadar. Lepas tu 2 ni apa? 2 ni kalau ada bilangan. Bilangan. Contoh kalau bilangan barang tu 1, 1 lah. Kalau bilangan barang tu 2, 2 lah. Maksudnya macam tu. Harga. Harga tu adalah harga hotel tu. Harga tempat tinggal tu 1 malam. Kadar tu adalah kadar yang ditetapkan. Kadar ni dia tak boleh berubah. Dia ditetapkan. Daripada semua cukai yang kita belajar pada mula sampai habis, yang hanya boleh menetapkan kadar cukai hanyalah agensi yang berkelayakan. Agensi kerajaan lah. Sebab apa? Contoh. Kalau tak ada kadar ni, harga jualan barang tu, dia tak terkawal. Kamu ada kedai A, kedai B. Kedai A, dia jual Coca-Cola RM1. Kedai B, dia jual Coca-Cola RM10. Dah confirm orang nak pergi kedai A. Habiskan Coca-Cola kat kedai A. Sebab apa? Beza RM9. Macam mana boleh ada beza RM9 tu? Sebab tiada kawalan. Jadi semua harga yang ada sekarang ni adalah terkawal. Kalau kamu tengok, kat sana murah sangat. Kat sini tinggi sangat. Maksudnya dekat situ tak ada kawalan. Kat situ kita panggil dia kadar. Supaya dia nak apa orang kata, dia nak samakan semua. Hati-hati. Okey. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi, kalau tak faham apa-apa, bagi je tahu cikgu. Bagi je tahu cikgu. Cikgu terangkan. Okey, dah kalau boleh faham, kita pergi kepada latihan untuk cukai perkhidmatan. Sekarang cuba buat example tu. Example dengan buat example dulu. Cikgu tunggu jawapan dekat Telegram. Okey, cikgu tunggu dekat Telegram tau. Okey, pandai. Okey, bagus. Okey, jawapan dia RM1.08. Baguslah ramai yang dah dapat. Okey.
Okey, jawapan dia RM1.08. Jadi cara dia macam mana nak buat? Okey, Doreen membeli 3 pinggan nasi goreng. Kan cikgu cakap tadi bilangan dia 3 sekarang. Dia beri bahawa harga dia RM6. Lepas tu mengenakan cukai perkhidmatan, kadar dia 6/100. Kamu tekan sahaja kalkulator, kamu akan dapat RM1.08. Alamak. Sorry. Cikgu tersilap. RM1.08. Cikgu macam pelik tengok tengok benda tu. Okey, jadi sebenarnya bila bermain dengan cukai ni dia bukan sahaja semata-mata pelajaran. Dia bukan sahaja kamu faham tajuk ni untuk kamu skor exam. Jadi bila kita belajar tentang kewangan iaitu cukai, kita fokus cukai lah. Kita dah boleh nampak dah berapakah rate harga sesuatu, berapakah rate harga sesuatu cukai. Kalau cukai kalau cukai pendapatan, macam mana nak kira dia. Kamu kena faham kamu kena faham. Cikgu tunjuk, cikgu nak bagi sekarang dah pukul berapa ni? 10:22. Okey, tengok kat sini. Habis sahaja untuk lesson kita 2 hari ni. Kamu dah boleh kira cara nak kira cukai pendapatan. Cukai pendapatan. Cukai pendapatan ni kamu kena bezakanlah dengan pendapatan cukai. Kita dah bercakap tentang cukai pendapatan. Dalam cukai pendapatan ni, kamu ada 2, PCB. Lepas tu ada bersama dan taksiran. Cikgu simpulkan sekejap lesson kita sepanjang 2 hari ni. Lepas tu kamu kena faham bila nak tolak rebat. Bila nak tolak rebat. Lepas tu dalam cukai pendapatan, bila nak tolak dengan rebat, paling penting tahu guna jadual. Tahu guna jadual pink yang daripada awal cikgu tunjuk tu. Ini memang lama sikit. Macam cikgu dah mention. 50% bab ni adalah tentang cukai pendapatan. Yang kedua, kita belajar tentang cukai jalan. Cukai jalan. Cukai jalan dia adalah bergantung kepada sisi kenderaan. Sisi kenderaan. Dekat dalam cukai jalan ni, cikgu nak kamu hati-hati dalam tengok jadual. Hati-hati tengok jadual. Ada jadual dia bercakap tentang sisi kereta di Semenanjung dan Sabah Sarawak. Itu dah berbeza. Ada jadual macam tadi yang kamu ada tersilap pandang. Dia comparekan sisi motor untuk sisi kereta. Dia dah berbeza. Itu untuk cukai jalan. Lepas tu kita belajar tentang cukai pintu. Cukai pintu ni dia mengikut rate tempat. Kalau dekat Shah Alam, lain rate dia. Kalau dia dekat Bangsa, lain rate dia. Kalau dia dekat Terengganu, lain rate dia. Hati dekat tempat. Okey, seterusnya kita pergi kepada cukai tanah. Cukai tanah, cikgu nak kamu hati-hati pada kira keluasan. Cara nak kira keluasan tanah tu. Keluasan tanah. Sebab cukai tanah ni senang je. Rate per area darab dengan area. Jadi dia nak trik kat mana lagi? Rate tu adalah benda yang tetap. Jadi dia boleh trik pada keluasan. Keluasan. Cara nak cari area, bila cakap nak cari area, dia main dengan bentuk. Jadi bentuk ni ada macam-macam jenis bentuk. Okey, akhir sekali. Akhir kan? Lupa cikgu. Akhir sekali cukai jualan dan perkhidmatan. Dalam cukai jualan dan perkhidmatan,
Yang pertama kamu kena bezakan mana satu jualan. Jualan, mana satu jualan, mana satu perkhidmatan. Kena bezakan dua tu. Dia ada 5 jenis cukai. 5. 5 ke? 5 ke? Ke ada lagi yang cikgu terlepas pandang? Cikgu dah 10:30 malam ni, dah 2 jam cakap ni. Takut terlepas pandang. 5 je ke ada lagi satu? 5 je. 5 je. 5 je kan? Okey. Cukai pendapatan bayar dekat siapa? HDN. LHDN. LHDN. Cukai jalan bayar dekat siapa? JPJ. JPJ. Cukai pintu bayar dekat siapa? Majlis daerah. Ya, majlis daerah ataupun majlis perbandaran. Bagus. Cukai tanah bayar dekat siapa? Pejabat tanah galian. Ya, pejabat tanah dan galian. Okey, cukai jualan dan perkhidmatan bayar dekat siapa? Custom. Custom. Okey. Dia ada lagi lah yang bahagian tu. Okey. Jadi, kamu sebab dia ada banyak-banyak formula tau. Kena keep buat latihan. Bukan bermaksud cikgu dah ajar ni, okey dah betul-betul faham. Tak. Cikgu yakin untuk baru yang belajar, baru first time belajar bab cukai dengan cikgu ni, dia tak betul-betul faham lagi. Tapi cikgu harap dia boleh nampak. Oh macam ni cukai. Oh macam ni cukai. Rakyat ke kerajaan yang bayar cukai? Rakyat. Rakyat. Betul. Okey. Kenapa adanya cukai? Kenapa Baik adanya pelik cukai? atau menaik taraf sesebuah infrastruktur. Pembangunan. Okey, senang cerita. Kenapa adanya cukai lah. Kerajaan nak gunakan dana tu untuk menyediakan perkhidmatan untuk rakyat. Tak kisah perkhidmatan daripada segi transportation, daripada segi kesihatan, hospital ke apa, daripada segi pelajaran, universiti, sekolah, dan daripada semua segi lah. Lepas tu cikgu nak soal yang last. Cukai dengan zakat sama tak? Tak. Okey, bagus. Cukai dengan zakat tu dia berbeza. Cukai lain kegunaan dia. Zakat lain pula kegunaan dia. Okey, jadi habis sudah masa kita. Kita ada lebih kurang 1 minit lebih. Cikgu buka soalan kalau kamu ada nak tanya lagi tentang cukai. Ada ke nak tanya? Ke tak ada terus? Tak ada. Tak ada. Okey. Jadinya ingat next adalah kita akan belajar tentang kekongrunan, pembesaran dan gabungan transformasi. Okey, nanti yang tu cikgu bahagikanlah. Okey, jadi untuk soalan-soalan ni cikgu akan simpan recording untuk yang malam ni pula. Okey. Jadi kalau tak ada soalan, sampai situ sahaja dahulu kelas kita untuk malam ni. Cikgu mengucapkan terima kasih atas fokus tu. Okey semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, Guru. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam. Cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Bye Remy.